Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang teori perkembangan moral humanistik mengikut pandangan Carl Rogers dan juga John Wilson. Menurut ahli psikologi humanistik, mereka percaya bahawa fitrah manusia adalah baik dan juga mulia. Selain itu, pertubuhan kanak-kanak juga berlaku secara semula jadi jika persekitarannya adalah sesuai. Kemudian adalah pendidikan seorang itu perlu mengikut keperluan pelajar, dan yang terakhir ialah sekolah haruslah mengutamakan pendidikan yang efektif kerana pembelajaran moral manusia bergantung kepada emosi dan perasaannya. Selain itu, cara belajar setiap individu adalah berbeza, dan yang terakhir ialah kerana PDP bergantung kepada kehendak dan perkembangan emosi murid tersebut. Sekarang kita pergi pula kepada ciri-ciri pandangan humanistik. Terdapat dua ciri pandangan humanistik. Yang pertama ialah pengalaman dan psikologi manusia berbeza daripada haiwan. Dan yang kedua ialah kajian humanistik. Dalam kajian humanistik ini, mereka mendapati bahawa humanistik akur dengan kehidupan manusia yang bermakna di mana ia merangkumi proses dalaman iaitu subjektif dan juga tingkah laku. Selain itu, humanistik ini juga berlandaskan teori psikologi dan juga psikologi gunaan di mana pertimbangan diberikan kepada perbezaan individu. Berikut merupakan sedikit biodata tentang Carl Rogers. Carl Rogers ini dilahirkan pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Amerika Syarikat. Beliau juga menuntut di University of Wisconsin dalam bidang pertanian, tetapi 2 tahun kemudian beliau bertukar kepada bidang keagamaan di Union Theological Seminary di New York. Kemudian beliau bekerja sebagai seorang pakar psikologi bertarafkan pengarah di Chat Study. Beliau juga dikenali sebagai pelopor mazhab humanistik di mana jadi tokoh penting client-centered counseling, dan akhirnya beliau meninggal dunia pada tahun 1987. Di sini merupakan ciri-ciri teori Carl Rogers. Yang pertama ialah pengalaman seseorang hanya dialami dan difahami oleh dirinya sahaja. Yang kedua ialah setiap individu berhasrat untuk mencapai kesempurnaan kendiri. Dan yang ketiga ialah konsep kendiri seseorang adalah unik. Yang keempat ialah tingkah laku seseorang adalah selaras dengan konsep kendiri dan kepercayaannya. Dan yang terakhir ialah kefahaman tingkah laku seseorang itu hanya diketahui melalui proses komunikasi. Seterusnya kita beralih pula kepada teori konsep kendiri Carl Rogers. Mengikut Carl Rogers 1950, beliau menyatakan bahawa konsep kendiri sebagai persepsi diri sendiri tentang minat, sikap, nilai dan kebolehan melihat persepsi orang lain terhadap diri sendiri dengan persekitaran. Selain itu, konsep kendiri positif juga adalah percaya dan yakin kepada diri sendiri secara fizikal serta mempunyai minat yang objektif dan tidak terlalu sensitif. Dan ketiga ialah Carl Rogers juga berpendapat bahawa pembentukan moral yang baik adalah melalui model yang boleh dicontohi dan berpengalaman seperti ibu bapa, rakan sebaya, orang dewasa dan juga dirinya sendiri. Kemudian ialah pemupukan nilai dan juga keyakinan diri melalui didikan ini akan membentuk konsep kendiri yang positif di mana persekitaran juga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan moral khasnya sebaran am, budaya dan juga penilaian masyarakat terhadap sesuatu tingkah laku. Seterusnya, penilaian individu juga dapat dilihat terhadap keperluan asasinya seperti keselamatan, fizikal, kasih sayang dan penghormatan diri akan mempengaruhi penaklukan moralnya. Berikut merupakan cara-cara membina konsep kendiri positif kanak-kanak. Yang pertama ialah menggalakkan bantuan dan sokongan kepada anak-anak. Yang kedua ialah ibu bapa haruslah berpuas hati dengan hasil kanak-kanak dan memberi pujian ataupun ganjaran kepadanya. Yang ketiga ialah ibu bapa memupuk nilai moral dan agama yang baik dalam jiwa kanak-kanak sejak mereka kecil lagi. Seterusnya kita beralih pula kepada prinsip pendekatan pendidikan Carl Rogers. Yang pertama ialah mengutamakan pendidikan berpusatkan murid, dan yang kedua ialah mengutamakan prinsip pembelajaran yang berasaskan kebebasan. Prinsip pembelajaran berasaskan kebebasan. Di sini pembelajaran bermaksud naluri ingin tahu. Pembelajaran juga berlaku jika bahan pembelajarannya seiras dengan objektif pelajaran murid.
Yang ketiga ialah keberkesanan PDP hanya dapat dicapai jika di bawah situasi yang kurang berancam. Keberkesanan PDP juga akan meningkat jika murid sendiri mengambil inisiatif dan juga terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian ialah membimbing murid menilai hasil pembelajaran dirinya supaya pemikiran kreatif dan reflektif dapat ditingkatkan. Dan yang terakhir ialah aktiviti PDP haruslah bersifat kontekstual demi memupuk kemahiran hidup murid. Kemudian, Carl Rogers menakrifkan bahawa orang yang sihat dan dapat berfungsi secara keseluruhan mempunyai ciri-ciri tersebut. Yang pertama ialah keterbukaan kepada pengalaman. Yang kedua ialah kepercayaan organismik. Dan ketiga ialah kreatif. Yang keempat ialah kehidupan yang wujud. Dan yang kelima ialah perasaan bebas. Seterusnya kita beralih pula kepada pandangan John Wilson tentang teori perkembangan moral humanistik ini. Menurut beliau, kanak-kanak perlu diberi pengajaran, pengetahuan dan juga kemahiran dalam mengatasi masalah moral. Oleh itu, teknik dan kemahiran ini akan membantu dalam kehidupan seharian mereka. Berikutnya, John Wilson telah membahagikan kemoralan itu kepada 6 bahagian yang mempunyai nama Greek klasik. Berikut merupakan 6 bahagian yang mempunyai nama Greek klasik. Yang pertama ialah feel, yang kedua ialah EMP, yang ketiga ialah jig, yang keempat ialah Kerite, yang kelima ialah dig, dan yang keenam ialah front. Yang pertama ialah feel. Feel ini mempunyai 4 unsur iaitu baik terhadap orang lain, percaya orang lain layak dihormati, mempunyai perasaan ingin hormat orang lain dan juga murah hati terhadap orang lain. Feel terbagi kepada 2 iaitu feel yang pertama ialah sikap seseorang yang melayan dan menghormati orang lain secara adil, memberi kebebasan yang sama rata. Feel yang kedua ialah menunjukkan murah hati, menjadikan minat orang lain sebagai minatnya sendiri. Kemudian yang kedua ialah EMP. EMP ini bermaksud kemampuan seseorang individu untuk memahami perasaan, emosi dan juga kemauan diri seseorang ataupun diri sendiri. EMP juga terbagi pada 2 iaitu EMP pertama ialah sedari perasaan orang lain, EMP yang kedua ialah sedari perasaan diri sendiri. Yang ketiga ialah jig. Jig ini ialah pengetahuan seseorang mengenai isu-isu moral dan cara-cara mengatasi, membantu serta menjauhi isu-isu tersebut. Jig juga terbagi pada 2 iaitu jig yang pertama ialah pengetahuan mengenai isu-isu moral, jig yang kedua ialah pengetahuan moral untuk tolong orang lain. Kemudian ialah Kerite. Kerite ini ialah mengetahui Kemudian ialah Kerite. Kerite ini ialah mengetahui sesuatu situasi. Kerite yang pertama ialah berfikir dan bertindak ke arah yang patut. Kerite yang kedua ialah menyatakan keputusan dengan rasional. Kemudian ialah dig. Dig ini ialah kebolehan seseorang itu membuat kesimpulan mengenai kemahuan-kemahuan orang lain. Dan yang terakhir ialah front. Front ini ialah kebijaksanaan dan idea-idea seseorang itu dapat membuat keputusan moral dengan tegas. Itu sahaja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.